Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam PDPR Sains tahun 5 bersama saya Cikgu Suhaida dengan sambungan tajuk minggu lepas, iaitu minggu lepas kita masuk dalam tajuk haiwan imajinasi. Saya harap murid-murid yang belum hantar boleh hantar. Okey, minggu ni kita sambung tajuk rantai makanan. Okey, rantai makanan. Okey, bawah haiwan lagi, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi murid-murid, saya harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks. Okey, buka buku teks, tajuk rantai makanan. Okey, kemudian sediakan alat tulis, catat apa yang penting, apa yang saya terangkan, supaya selepas mendengar video ini, murid-murid dapat menjawab soalan yang cikgu berikan dengan mudah. Okey. Okey, kita sudah bersedia ya murid-murid? Okey. Kita tengok slide seterusnya. Okey, apa itu rantai makanan? Okey, rantai makanan ni adalah hubungan di antara pengeluar dan pengguna dalam sebuah habitat yang saling bergantung untuk mendapatkan sumber makanan. Okey, hubungan di antara pengeluar. Pengeluar itu siapa? Pengguna tu siapa? Okey, habitat tu apa? Saya akan terangkan selepas ini. Okey, jadi ini adalah maksud rantai makanan. Okey, selepas murid-murid dengar video ni, murid-murid akan faham apa itu rantai makanan. Dia ada kaitan dan saling bergantung antara satu sama lain di antara pengeluar dengan pengguna dalam sesuatu habitat. Okey. Okey, ini adalah buku teks. Okey, gambar dalam buku teks. Murid-murid boleh rujuk. Okey, dalam gambar buku teks ini terdapat pelbagai jenis haiwan dan tumbuh-tumbuhan di kawasan hutan bakau, hutan paya bakau. Okey, ini adalah pokok bakau. Okey, pokok bakau. Di sini ada pelbagai jenis haiwan. Okey, hidupan. Pelbagai jenis hidupan iaitu haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, bila kita lihat di sini ada tupai, ada burung, okey, ada ular, ada helang. Okey, ada monyet. Okey, ada bangau, memerang, ikan, udang galah, ketam. Okey, jadi dalam kawasan hutan paya bakau ni pelbagai jenis hidupan. Okey, tumbuhan dan haiwan. Okey, mereka saling bergantung antara satu sama lain untuk meneruskan hidupnya. Hidup mereka. Jadi dia saling bergantung antara satu sama lain. Okey, sekiranya hanya satu hidupan saja yang tinggal di sini, dia tidak akan dapat meneruskan kehidupan. Okey, jadi saling bergantung dan antara hidupan ini adalah salah satu cara untuk meneruskan kehidupan setiap haiwan dan yang ada dalam hutan paya bakau ni. Okey, jadi kita tengok kat sini hutan paya bakau. Okey, habitat. Okey, hutan paya bakau ni adalah habitat. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat tinggal. Okey, tempat tinggal. Macam kita, habitat kita adalah di rumah lah. Kita ada rumah. Okey, tapi untuk haiwan, habitatnya adalah, contoh kawasan sini adalah habitatnya, tempat tinggalnya adalah hutan paya bakau. Okey, haiwan yang ada di sini adalah habitatnya adalah hutan paya bakau. Jadi habitat ini adalah tempat tinggal. Okey, kemudian kita tengok tupai sedang memakan buah. Okey, di sini ada seekor tupai. Okey, dia sedang makan buah. Okey, kemudian kita nampak kat sini ketam memakan haiwan-haiwan kecil. Okey, ketam ni dia memakan haiwan-haiwan yang kecil. Okey, yang haiwan ikan-ikan kecil. Okey, dia makan. Okey, yang dalam air lah, air paya bakau. Okey, ular memakan monyet. Okey, ular. Okey, ular ni dia makan monyet. Okey, dia makan, selain dia makan monyet, dia makan burung dan makan tupai. Maknanya ular ni adalah haiwan karnivor lah.
dia makan haiwan lain. Jadi dia boleh makan tupai, dia boleh makan monyet, okey. Dia boleh makan haiwan-haiwan yang ada kat sini, contoh memerang, okey, dia boleh makan. Okey, jadi sini ular memakan monyet, burung dan tupai dalam kawasan hutan paya bakau ni. Okey, jadi di sini kita nampak antara hidupan ni saling bergantung untuk meneruskan hidup. Contohnya kalau ular ni dia tak makan monyet, dia tak dapat meneruskan hidup lah. Itu memang makanan dia, tabiat makanan dia memang makan haiwan lain. Okey, ketam pula dia memang makan haiwan-haiwan yang kecil kerana itu adalah tabiat makanan dia, pemakanan dia. Okey, ular, tupai. Tupai memang makan buah-buahan. Dia tak makan haiwan lain. Jadi itu memang tabiat pemakanannya. Jadi dia saling bergantung antara satu sama lain. Okey. Kemudian kita tengok Jadi di dalam kawasan hutan paya bakau ni, habitat hutan paya bakau ni ada rantai makanan. Okey, ada rantai makanan yang kita perlu tahu. Okey, ada rantai makanan. Okey, jadi kita tengok. Okey. Bila kita letakkan dia dalam satu rantai makanan, contohnya yang tadi saya ulang tadi, tupai ni saya hanya menerangkan saja. Tupai sedang memakan buah, ketam memakan haiwan-haiwan kecil, ular memakan monyet, burung dan tupai. Okey, kita tukarkan, kita jadikan dia satu rantai makanan. Kita nak tengok susul galur rantai makanan tu. Okey, rantaian makanan tu daripada mula. Okey, daripada mula. Okey, kita ambil. Okey, kita nak tahu rantai makanan tu, setiap rantai makanan dia mesti mulakan dengan pengeluar. Okey, pengeluar. Pengeluar itu adalah tumbuhan. Okey, pengeluar hanya tumbuhan saja, bukan haiwan. Jadi pengeluar mesti permulaan dalam satu rantai makanan mesti dimulakan dengan tumbuhan. Tak kiralah buah ke, daun ke, ranting ke, madu ke, semua daripada tumbuh-tumbuhan lah. Okey, pengeluar adalah tumbuh-tumbuhan. Okey, kemudian siapa yang makan tumbuhan? Okey, tupai. Okey, tupai dimakan oleh buah dimakan oleh tupai. Okey, kemudian tupai dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Okey, macam mana kita nak tahu dimakan? Okey, dimakan. Jadi permulaan dia mesti pengeluar. Kemudian dimakan oleh. Jadi buah ini dimakan oleh tupai. Kemudian tupai ini dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Ini adalah satu rantai makanan yang murid-murid perlu tahu. Okey, ini adalah satu rantai makanan. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey, kejap ni pula. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Okey, saya ambil pen Okey, dimakan ini anak panah dia adalah, sekejap saya ambil pen warna merah. Dimakan adalah anak panah dia begini. Okey, dimakan anak panah arrow. Okey, jadi kat sini kita tengok dimakan. Buah dimakan oleh tupai. Tupai dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Okey, jadi simbol anak panah ini dinamakan dimakan oleh. Kita kena sebut dimakan oleh. Kita tak boleh cakap memakan. Kita kena cakap dimakan oleh. Okey, jadi contoh buah dimakan oleh tupai. Tupai dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Jadi anak panah ini adalah dimakan. Okey, dimakan. Dimakan oleh. Okey, jadi rantai makanan ini adalah hubungan makanan antara hidupan. Jadi dalam hidupan hutan paya bakau ni, dia mempunyai satu hubungan rantai makanan.
Okey, satu hubungan rantai makanan yang murid perlu tahu. Okey. Rantai makanan itu murid-murid perlu tahulah. Mesti dimulakan dengan pengeluar kemudian pengguna. Siapa pengeluar kat sini? Tumbuh-tumbuhan. Dalam habitat hutan paya bakau ni, pengeluar dalam yang saya cari ni, dia banyak. Selain daripada buah, ada lagi haiwan-haiwan lain yang terdapat, rantai makanan lain terdapat dalam hutan paya bakau ni. Selain pengeluarnya buah. Selain pada pengeluar buah, daun, siapa yang makan daun? Contoh ada belalang ke? Belalang pula. Daun dimakan oleh belalang. Okey, jadi sini saya letak buah lah. Sebab tupai makan buah. Jadi buah dimakan oleh tupai. Tupai dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Okey, jadi rantai makanan adalah hubungan makanan antara hidupan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ini ada dalam buku teks. Macam mana kita nak tahu rantai makanan ini dapat diringkaskan seperti yang berikut. Okey, setiap rantai makanan mesti dimulakan dengan pengeluar. Pengeluar adalah tumbuh-tumbuhan. Kena ingat. Pengeluar adalah tumbuh-tumbuhan. Okey. Simbol anak panah ini, simbol anak panah ini adalah bermaksud dimakan oleh. Kena ingat. Okey, simbol anak panah ini bermaksud dimakan oleh. Maknanya kita kena cakap. Kita tak boleh, sambil kita buat anak panah ni, kita kena cakap buah dimakan oleh tupai, tupai dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Jadi simbol anak panah ini adalah maksud dia dimakan oleh. Okey, saya harap murid-murid faham. Okey, siapa pengeluar dan pengguna? Okey, ni ada dalam buku teks Okey, saya terangkan satu-satu. Okey, ni ada dalam buku teks. Okey, mari kita kenal pasti pengeluar dan pengguna dalam rantai makanan sesuatu habitat paya bakau. Okey, selain pada paya bakau ada lagi lah habitat. Okey, tapi dalam buku teks diterangkan tentang hutan paya bakau. Okey, kita baca sama-sama. Okey, masihkah kamu ingat tentang proses fotosintesis? Tumbuhan-tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri dengan kehadiran cahaya matahari. Oleh itu, tumbuhan-tumbuhan ialah pengeluar. Okey, jadi kat sini kita baca tumbuhan adalah pengeluar kerana dia menjalankan proses fotosintesis. Okey, jadi dia adalah pengeluar dalam rantai makanan. Okey. Cikgu, bolehkah hidupan lain menjadi pengeluar? Okey, cikgu ni pun cakap tidak boleh. Okey, tidak boleh. Tumbuhan-tumbuhan hijau sahaja yang boleh menjalankan proses fotosintesis. Maknanya hanya tumbuhan sahaja yang menjalankan proses fotosintesis. Haiwan tak menjalankan proses fotosintesis, jadi dia tidak boleh menjadi pengeluar. Jadi pengeluar adalah yang menjalankan proses fotosintesis. Okey, jadi yang jalankan proses fotosintesis adalah tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan yang menjalankan proses fotosintesis. Jadi dia adalah pengeluar. Jadi daripada manakah tumbuh-tumbuhan mendapat tenaga? Okey. Tumbuh-tumbuhan mendapat tenaga daripada cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Dia perlukan cahaya matahari. Jadi cahaya matahari ni adalah sumber tenaga kepada tumbuh-tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Jadi dia memang adalah pengeluar. Sebab dia membuat makanan sendiri dengan menggunakan tenaga cahaya matahari. Okey, jadi betul. Dapatkah kamu kenal pasti pengeluar dan pengguna dengan menggunakan contoh hidupan lain di paya bakau? Okey, jadi kita dah dapat tahu. Jadi pengeluar, setiap rantai makanan mesti dimulakan dengan pengeluar. Pengeluar adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kerana dia mendapat tenaga daripada cahaya matahari dalam proses membuat makanannya sendiri, iaitu proses fotosintesis. Okey. Itu adalah pengeluar. Okey, bagaimana pula dengan pengguna? Tadi saya terangkan pengeluar. Sekarang siapa pula pengguna dalam rantai makanan tu? Okey, dalam rantai makanan dia ada pengeluar dan pengguna. Okey, jadi saya dah terangkan pengeluar adalah tumbuh-tumbuhan. Okey, bagaimana pula dengan pengguna? Okey, jom kita lihat. Okey. Tadi pengeluar mendapat tenaga daripada cahaya matahari. Bagaimanakah dengan haiwan lain seperti tupai, memerang, ular dan helang yang tidak dapat membuat makanannya sendiri?
Dari manakah haiwan-haiwan ini mendapat sumber tenaga? Okey, tupai ialah pengguna. Okey, ini adalah pengguna. Pengguna yang memakan buah-buahan. Maknanya siapa yang makan buah-buahan? Pengguna. Pengguna tu adalah haiwan yang makan buah-buahan. Okey, jadi dia bermula dengan tumbuhan, dan siapa makan tumbuhan? Haiwan yang dalam kumpulan herbivore. Yang makan tumbuhan adalah haiwan yang dalam kumpulan herbivore, iaitu contoh dalam hutan paya bakau ni adalah tupai. Sebab tupai dia makan buah-buahan. Okey, jadi itu adalah pengguna pertama. Pengguna pertama biasanya adalah haiwan yang makan tumbuhan. Okey, ini adalah pengguna pertama. Okey, kemudian memerang ialah pengguna yang makan ikan. Okey, jadi memerang pun pengguna juga, tapi dia pengguna yang makan haiwan lain. Jadi dia yang akan makan ikan. Contoh, dia makan ikan. Ikan makan apa? Jadi dia makan ikan. Okey. Jadi ikan kecil tu dimakan oleh memerang. Okey, oleh itu tupai dan memerang mendapat tenaga daripada makanan yang dia makanlah. Okey, dia tak membuat makanan sendiri. Dia mencari makanan untuk makan. Okey, jadi makanan tu ada di kawasan habitatnya lah. Untuk mendapatkan tenaga, dia kena makan makanan yang dia makan. Contohnya makan tumbuh-tumbuhan ataupun makan haiwan lain. Jadi hidupan ini juga dapat dikaitkan dengan hubungan perpindahan tenaga. Maknanya dia berpindahlah tenaga. Okey, jadi tupai ialah pengguna yang mendapat tenaga daripada makan buah. Okey, jadi siapa yang makan buah? Tupai. Jadi tupai dapatlah tenaga sebab dia makan buah. Okey. Kalau contoh ular, okey, ular dia dapat tenaga. Dengan cara apa? Dia makan tupai. Okey, helang dia dapat tenaga daripada mana? Dengan memakan ular. Jadi itu adalah satu hubungan rantai makanan yang berlaku dalam sesuatu habitat. Contoh yang tadi saya bincangkan adalah habitat hutan paya bakau. Jadi murid-murid kena pasti apa itu tanda anak panah. Okey, anak panah itu menunjukkan perpindahan tenaga, iaitu dimakan oleh. Maknanya selain dia bermaksud dimakan oleh, dia adalah satu rantai makanan yang menunjukkan aliran perpindahan tenaga. Selain daripada maksudnya dimakan oleh, anak panah itu pun juga menunjukkan satu aliran dalam satu rantai makanan daripada satu tenaga ke tenaga yang lain. Contohnya, tupai dia nak tenaga, dia kena makan buah. Okey. Memerang dia nak tenaga, dia kena makan ikan. Jadi perpindahan tenaga itu menjadi satu rantai makanan. Okey, murid-murid faham tak? Okey, kemudian kita tengok kat sini. Ini adalah satu contoh rantai makanan. Rantai makanan ni dia hubungan antara hidupan lah. Dia makan siapa sampai jadi satu rantai makanan. Okey, contoh ini adalah satu rantai makanan. Satu. Okey, satu. Okey, satu je. Okey. Jadi, siapa pengeluar kat sini? Okey, kita tengok sini. Buah-buahan dimakan oleh tupai. Tupai dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Okey. Jadi bila dimakan ni ditukar kepada anak panah. Okey, saya tukarkan dia kepada anak panah. Dimakan ini akan bertukar menjadi anak panah. Kita tukarkan dia jadi anak panah. Buah-buahan dimakan oleh tupai. Tupai dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Okey, jadi anak panah ni dimakan ni saya tukar kepada anak panah dimakan oleh. Tapi cara kita kena sebutlah buah-buahan dimakan oleh tupai. Tupai dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Okey, jadi kita kena tulislah. Kita kena tulis. Baru kita tahulah. Kemudian dimakan oleh tu kita letak simbol anak panah. Okey, ini contoh lagi. Ini. Sayur dimakan oleh pengguna kedua, iaitu beluncas. Pengguna pertama. Sayur dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh itik. Itik dimakan oleh ular. Okey, ini adalah rantai makanan dalam kebun
sayur. Okey, rantai makanan dalam kebun sayur. Okey, jadi sayur dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. Okey. Begitulah. Jadi kat sini penggunanya adalah beluncas, itik, ular. Okey, ini adalah penggunanya. Beluncas, itik, ular. Pengguna pertama, pengguna kedua, pengguna ketiga. Okey, mana pengeluar? Okey, pengeluar ialah sayur. Okey, sayur adalah pengeluar kerana dia adalah tumbuh-tumbuhan yang mendapat tenaga daripada cahaya matahari. Jadi, ia adalah pengeluar. Okey, kemudian kita tengok. Yang ini pengeluar dia siapa? Pengeluar dia adalah buah-buahan. Macam tadilah buah-buahan lah. Buah-buahan siapa? Tupai makan apa? Buah-buahan lah. Okey, ini adalah pengeluar. Pengguna dia siapa? Tupai. Pengguna pertama, ular. Pengguna kedua dan helang pengguna ketiga. Okey, itu adalah rantai makanan yang berada di dalam hutan. Contohlah yang ni. Okey. Kemudian kita tengok kebun sayur lagi. Ni kebun sayur juga. Ni kebun sayur juga tapi ada itik. Yang ni ada ayam. Okey. Dalam kebun sayur juga sayur dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh ayam. Ayam pun makan beluncas. Walaupun kita tengok itik makan beluncas, ayam pun makan beluncas. Jadi kita boleh tukar dia ayam itik ni kepada ayam pun boleh. Siapa lagi yang makan beluncas selain pada ayam dengan itik? Murid-murid kena tahu burung. Okey, burung pun boleh kita letak kat sini. Okey, sayur dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Siapa yang pengguna dia? Penggunanya adalah beluncas, ayam dan ular. Pengguna pertama beluncas, pengguna kedua ayam, pengguna ketiga ular. Pengeluarnya siapa? Pengeluar adalah sayuran, iaitu daripada tumbuh-tumbuhan yang mendapat tenaga daripada cahaya matahari. Okey, ini berlaku di habitat tasik. Okey, tasik tasik Okey, dekat tasik ada rumput lah, rumput-rumput yang dalam air tu kan. Okey, jadi rumput ni dimakan oleh belalang. Okey, belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Jadi perkataan kat sini pengeluarnya adalah rumput. Okey, pengguna pertama dia adalah belalang. Pengguna kedua katak. Pengguna ketiga ular. Pengguna keempat helang. Okey. Jadi kat sini kita nampak rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Kena sebut perkataan dimakan anak panah ni. Okey. Jadi murid-murid tahu pengguna adalah haiwan. Pengeluar adalah tumbuh-tumbuhan. Okey. Ini contoh dalam kawasan padi. Okey. Padi adalah pengeluar. Okey. Belalang adalah pengguna, katak pengguna, ular pengguna, helang pengguna. Okey, tiba kat sini ada pula cendawan. Okey, cendawan ni dia ulang balik lah. Ni tak ada lah. Okey, jadi kat sini rantai makanannya adalah apa? Pengeluarnya adalah padi. Pengguna pertama belalang, pengguna kedua katak, pengguna ketiga ular, pengguna keempat helang. Okey, ini berlaku di kawasan sawah padi. Okey, padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Okey, ini adalah rantai makanan dalam kawasan habitat sawah padi. Okey, jadi selepas murid dengar video yang cikgu terangkan tadi, murid-murid mungkin dah faham kan? Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan di antara pengeluar dengan pengguna. Pengeluar itu adalah tumbuh-tumbuhan, pengguna itu adalah haiwan. Okey. Jadi pengeluar itu mendapat tenaga daripada mana? Tenaga daripada cahaya matahari. Okey, kalau pengguna dia dapat tenaga daripada mana? Tenaga yang didapat adalah tenaga yang dimakan lah. Makanan yang didapat. Contoh dia makan buah-buahan. Itulah dapat tenaga. Dia makan haiwan. Haiwan itulah tenaga dia. Okey, jadi
Tapi tumbuh-tumbuhan dia dia dapat tenaga daripada cahaya matahari. Dia buat makanan sendiri, fotosintesis. Okey, menggunakan cahaya matahari. Okey. Ini adalah tugasan selepas murid-murid dengar video cikgu. Pertama, murid-murid kena salin nota. Nanti saya berikan nota. Salin dalam buku tulis biru. Okey, kemudian jawab latihan yang diberikan. Latihan pun saya akan berikan. Murid-murid boleh salin ataupun print terpulang pada kemampuan. Okey. Kemudian dah siap hantar. Kalau print tampallah dalam buku tulis. Saya nak semua berada di dalam buku tulis warna biru, buku sains, senang supaya tak hilang. Okey, kemudian dah siap hantar tugasan dalam Telegram untuk supaya saya tahulah murid yang telah hantar. Okey, pesanan saya tugasan yang lepas-lepas masih boleh lagi hantar saja di dalam Telegram supaya saya tak dapat tahu siapa yang belum hantar. Okey, tahniah kepada murid-murid yang telah menghantar projek menghasilkan haiwan imajinasi sebelum cuti sekolah hari tu. Okey, tahniah. Bagus. Idea murid-murid tersebut cemerlang, terbaik. Okey, cikgu ada masukkan dalam Facebook sekolah, dalam YouTube pun ada, dalam FB sekolah ada, FB saya pun ada. Murid-murid boleh lihatlah siapa yang dah hantar kan. Saya letak dalam tu supaya yang lain tahulah yang awak adalah murid yang terbaik, bagus dalam menghasilkan projek, walaupun dalam PDPR ni banyak sangat serba kekurangan yang kita hadapi, internet kan, tapi murid-murid dapat hasilkan dengan hasil yang terbaik. Okey, jadi murid-murid boleh buka lah SKLKTP Keredang punya FB, adalah saya letakkan dalam tu. Kalau nak tengok kat FB cikgu pun ada, Suhaida Su, boleh buka. Saya ada masukkan projek-projek anak-anak murid cikgu letak dalam tu supaya tak hilang lah, sebagai kenangan. Dan itu adalah satu evidence dalam tahap penguasaan. Okey, tahap penguasaan murid hasilkan projek menghasilkan haiwan dengan menggunakan bahan terbuang. Itu adalah satu markah tahap penguasaan yang saya akan berikan. Sekarang ni murid-murid yang belum hantar boleh hantar sebab saya bagi markah di situ, tahap penguasaan bagi tajuk haiwan imajinasi. Memang ada. Okey, jadi murid-murid terangkan dengan penuh keyakinan pun ada markah saya beri. Okey, jadi siapa yang belum hantar, setakat ni yang baru hantar saya rasa dalam 7 orang. 7 atau 6 orang. 6 atau 7 orang lah yang dah hantar. Yang belum hantar, ramai lagi yang belum hantar. Tapi saya bagi masa lah. Murid-murid perlu hantar lah. Jangan tak hantar tugasan cikgu. Setakat ni cikgu rasa dalam 18 orang je yang aktif dalam kelas. Dalam menghantar tugasan, dalam respon, hanya ada 18 orang je. Yang lain saya tak tahu. Saya harap murid-murid boleh beri kerjasama lah, belajar walaupun dalam kekangan masa ataupun keadaan yang tak mengizinkan. Tapi kalau ada masalah, kontak cikgu. Kiranya ada masalah internet ataupun data, boleh telefon cikgu bagi tahu. Okey, itu sahaja untuk setakat ini. Kita jumpa lagi dalam PDPR minggu depan dengan tajuk yang lain. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.